Kita sebagai Muslim, ada tak akal peranan dalam Islam? Ada ke tidak? Ada. Sebab itu antara maqasid syariah, objektif undang-undang di dalam Islam, ada beberapa. Ada yang kata 6, tapi kita kata 5 yang biasanya, iaitu melindungi agama, nyawa, akal, harta dengan nasab. Akal kena dilindungi. Kenapa Islam melarang kita untuk meminum arak? Kerana bila rosaknya akal, fungsi manusia yang sangat penting ini, dia telah hilang. Dia tak boleh mengawal diri dia. Bukankah dalam Islam, tuan-tuan dan puan-puan, syarat untuk seseorang solat wajib, tapi dia ada syarat. Apa syarat dia? Akil baligh, dan dia mesti waras. Kalau untuk orang Jawa, waras tu lain sikit lah. Kabarin, waras. Tapi dia kena waras. Tapi kalau dia dah dewasa, dah akil balik, tapi tak waras, adakah dia mukallaf? Dia tak jadi mukallaf. Maksudnya, kedudukan akal dalam Islam itu ada, tetapi perlu dibimbing oleh Quran dan Sunnah. Contohnya, tuan-tuan dan puan-puan, akan banyak contoh insya-Allah. Isra' dan Mi'raj, ramai orang tak boleh terima, termasuk non-Muslim, hatta sebahagian Muslim. Mereka merasakan benda itu tidak logik. Betul? Betul ke tidak? Sebab mereka kata, bagaimana Nabi Muhammad, mereka tak sebut sallallahu alaihi wasallam lah, sebab mereka bukan Islam, ada yang dah murtad. Dia kata, macam mana Nabi Muhammad, dia pergi ke Jerusalem, pergi balik satu malam, dan dikatakan dalam hadis itu yang dia sendiri kata, bahawa dia masih merasakan katil dia panas. Maksudnya, kalau kita bangun daripada tidur, berapa lama lagi katil dalam kita panas? Sekejap je kan? Maksudnya perjalanan dia cepat ke tidak? Tetapi berapa banyak benda yang berlaku? Dia solat di situ, syurga pertama, kedua, ketujuh, ke Baitul Ma'mur, ke Sidratul Muntaha, naik turun, pergi diskaun, minta diskaun dengan Allah pasal solat. Berapa banyak benda dia buat? Betul ke tidak? Nampak logik tak? Logik ke tidak, tuan-tuan dan puan-puan? Nampak tak logik kan? Tapi sebenarnya, tuan-tuan dan puan-puan, bukan tak logik. Dia tak logik kerana kita tak menggunakan sistem pemikiran. Kita tak menggunakan sistem pemikiran. Harap-harap semua masih okey ya. Sebab akan banyak berfikir. Apa sistem pemikiran dia? Senang je. Sebagai Muslim, kita percaya kepada Allah. Allah ni apa? Allah ni pencipta. Dia cipta apa? Dia cipta ruang, masa dan jisim. Betul ke tidak? Masa itu ciptaan siapa? Allah. Masa itu ciptaan Allah. Maka jikalau masa itu ciptaan Allah Subhanahu wa taala, apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam dijalankan dalam Isra' dan Mi'raj, dia melalui satu yang kita, kalau dalam term hari ini, dipanggil sebagai time traveler. Dia kembara kepada masa, laju. Sains, berapa banyak cerita sains kata time travelling. Is it possible? Kita tak kata ini adalah time travelling, tetapi kita kata masa itu diciptakan oleh Allah. Boleh tak Allah Subhanahu wa taala memberhentikan masa itu untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam travel in the light of speed? Bayangkan setakat nak cerita tentang buruk. Buruk boleh melangkah sejauh mata memandang. Hari ini ada tak kenderaan sejauh mata memandang dia sampai sana? Tak ada. Tetapi buruk sejauh mata memandang, apa kelajuan dia? Bukan Mach 5, bukan Mach 10. How many Mach? Maksudnya Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan masa. Allah boleh menjadikan masa itu statik untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk pergi dan balik, semuanya tidak bergerak kerana waktu itu adalah relatif untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka kenapa Allah Subhanahu wa taala tidak boleh menjalan? Allah boleh menciptakan langit dan bumi dengan kun fayakun. Allah boleh menciptakan segala yang ada di dunia ini dengan dirinya. Kenapa dia tak boleh melakukan sesuatu begitu untuk Nabi yang dia cintai? Why not? Contoh, saya tak kenal adik ni, tiba-tiba dia minta 1 juta. Saya nak bagi tak? Saya tak nak bagi. Buat apa nak bagi kat dia? Tapi tuan-tuan dan puan, kalau saya ada 1 trilion ringgit, adakah susah sangat untuk saya bagi anak saya 500 juta? Ini 1 juta saya tak nak bagi. Tapi anak saya, boleh tak saya bagi 500 juta? Boleh ke tak boleh? Boleh. Sebab anak saya, anak kesayangan saya mampu bagi. Tetapi yang ini saya tak nak bagi, bukan kerana saya tak mampu bagi, kerana saya tak nak bagi. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan alam ini, dia boleh memberhentikan masa untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan segala-gala itu. Sebab itu soalan yang paling tak logik yang datang ialah,
Sebelum Allah siapa? Selepas Allah siapa? Tahu kenapa soalan ni tak logik? Sekali lagi, afala taqilun, afala tazakarun. Penat malam ni. Tahu kenapa soalan ni tak logik, tuan-tuan dan puan-puan? Masih ingat tadi saya sebut alam ini ada beberapa elemen: ruang, masa, jisim. Masa adalah ciptaan Allah, betul? Sebelum Allah ciptakan masa, ada tak masa? Ada masa tak? Tak ada masa. Bukankah sebelum dan selepas itu merujuk kepada tempoh dan jangka waktu masa? Jadi sebelum Allah menciptakan masa, mana ada sebelum? Sebelum tu tak wujud. Faham ke tidak? Saya tengok semua, saya risau pula. Ini bukan nak promosi cara lepak tu. Tak, bukan. Ini nak bagi kita guideline dulu, tuan-tuan dan puan-puan, cara macam mana, walaupun setakat menggunakan logik, kita ada logik, kita ada akal, tetapi akal itu berpandukan Al-Quran dan Sunnah. Wahyu dulu. So far okey ya? Tak nak bagi sangat banyak contoh lah, nanti pening pula.